Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama untuk kita sambung balik kuliah kita, iaitu kuliah tafsir, membaca buku ataupun tafsir yang ditulis oleh Hamka, Buya Hamka, yang mana kita telah pun sampai pada surah Al-Fajr. Pada kuliah yang lepas adalah siri yang kedua untuk kita bincangkan tentang surah Fajar ini. Manakala insya-Allah pada malam ini kita nak sambung balik perbincangan kita dalam siri yang ketiga, surah Al-Fajr, insya-Allah. Baik. Pada kuliah yang lepas tuan-tuan, kita telah pun membicarakan berkenaan dengan beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita secara ringkas berkenaan dengan umat-umat yang terdahulu, yang Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka ini, sebahagian daripada mereka Allah taala berikan kekuatan jasad, kekuatan fizikal, sehingga mereka boleh membina tamadun yang hebat. Sebahagian daripada mereka Allah taala berikan kekuasaan. Sebahagian daripada mereka Allah taala berikan kekuatan mengukir rumah-rumah di lembah-lembah gunung, yang mana mereka ini mempunyai kemahiran yang sangat luar biasa. Golongan ini ialah golongan Samud. Golongan yang Allah Ta'ala berikan kekuasaan, kekuatan politik kepadanya ialah golongan Fir'aun. Yang kita semua tahu Fir'aun ni ada ramai. Tapi di antara Fir'aun yang ramai itu ada Fir'aun, bahkan ramai Fir'aun yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian daripada mereka menyembah matahari. Sebahagian daripada mereka, yakni yang berada di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam, sampai mengaku diri mereka sebagai Tuhan. Ada di kalangan mereka yang Allah taala berikan kekuatan fizikal, bertubuh besar seperti kaum 'Ad, yang mana nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka ini, mereka salah gunakan. Mereka lupa, sehingga mereka menjadi manusia yang sombong. Sehingga kan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan allazina taghaw fil bilad. Mereka ini golongan yang melampau dalam negara, melakukan kerosakan dengan alasan untuk melakukan pembangunan. Innama nahnu muslihun. Demikian yang disebutkan oleh ramai orang yang nak merosakkan alam, yang merosakkan agama. Apabila ditegur, mereka kata innama nahnu muslihun. Sebenarnya kami adalah nak membina pembangunan, sedangkan mereka sedang merosakkan alam ini. Fa aktsaru fiha al-fasad. Mereka memperbanyakkan kerosakan yang berlaku dalam dunia ini. Melakukan syirik, melakukan kezaliman, melakukan pembunuhan. Ini dilakukan oleh Firaun. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Allah Ta'ala kata, maka pada ketika itu
Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada mereka itu. Tuhan kamu wahai Muhammad mencurahkan kepada mereka dengan cambuk sesaan. Rotan mereka dengan azab. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad sentiasa berada di tempat pengawasan. Sentiasa mengawasi makhluk-makhluknya. Kemudian Allah Ta'ala sambung pada ayat yang ke-15. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Adapun insan apabila Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan memberikan kemuliaan kepadanya, dengan memberikan nikmat kepadanya, fayaqulu rabbi akraman, lalu dia mengatakan Tuhan telah memuliakan aku. Allah Taala sebut ciri manusia ini apabila Allah Taala muliakan dia, bila Allah Taala memberikan nikmat kepada dia, maka dia mengatakan Tuhan aku telah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Apabila Tuhan mengujinya dengan menyempitkan sedikit rezekinya, dia mengatakan Tuhan saya telah menghinakan saya. Ini dua keadaan manusia, yang mana manusia secara normalnya fikir macam tu. Bahkan kita hari ini pun sama. Bila satu orang diuji dengan Allah Ta'ala memberikan nikmat yang banyak kepadanya, dengan menjadikan dia ni orang yang ada rezeki yang luas, mempunyai kemewahan harta, lalu dia fikir Allah redha dengan apa yang dia buat. Sedangkan dia lupa setiap apa yang Allah Ta'ala berikan dari sudut kekayaan, keselesaan, keluasan rezeki, kekuasaan politik, itu semua adalah ujian. Seperti mana Allah Ta'ala uji orang miskin dengan kemiskinan, seperti mana Allah Ta'ala uji orang miskin dengan kelaparan, seperti mana Allah Ta'ala uji orang miskin dengan kesempitan hidup, begitulah Allah Ta'ala menguji orang-orang yang kaya itu dengan keselesaan. Jadi jangan sekali-kali kita sangka apabila Allah Azza wa Jal memberikan kekayaan kepada kita, maka Allah Ta'ala nak muliakan kita. Jangan sekali-kali bila kita rasa kita hidup mewah, maka itu confirm petanda Allah Ta'ala redha kepada kita. Kalau kekayaan itu menunjukkan keredaan Allah Azza wa Jal, dah tentulah Elon Musk orang yang paling Allah Ta'ala redha kerana dia orang paling kaya. Dah tentulah Bill Gates orang yang paling Allah Ta'ala suka kerana dia adalah orang yang paling kaya. Dah tentulah Mark Zuckerberg orang yang paling Allah Ta'ala sayang, sedangkan dia itu adalah orang yang tak pernah sujud pun pada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tak pernah letakkan kepalanya di atas lantai untuk membesarkan Allah. Tapi dia kaya. Ini bukti menunjukkan kepada kita kekayaan bukan semestinya bermakna Allah Ta'ala memuliakan. Tak semestinya. Tapi adakah bermakna orang kaya ni confirm Allah Ta'ala tak suka? Tak juga. Ada orang kaya yang bersyukur. Ada orang kaya yang kuat infak. Ada orang kaya yang menggunakan hartanya untuk mendapat redha Allah. Maka orang ni berjaya dalam kehidupan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dalam apa keadaan sekalipun, kalau boleh kita mintalah keberkatan di dalam amalan, keberkatan di dalam harta. Sebab itu kita banyak doa supaya Allah Ta'ala berikan keberkatan. Apa keberkatan? Kadang-kadang orang bila masuk bab keberkatan, dia dok faham berkat ni benda yang banyak. Sedangkan berkat ni tak semesti banyak. Ada benda sikit berkat. Benda sikit boleh jadi berkat. Apa itu berkat? Berkat ialah sesuatu yang boleh melahirkan kebaikan yang lain. Yang tu berkat. Bila kita dapat gaji, kita boleh infak fi sabilillah. Bila kita dapat gaji, kita boleh bersedekah, kita boleh bayar zakat. Bila kita dapat gaji, kita boleh hulurkan bantuan pada orang lain. Kita boleh menerbitkan pahala
daripada rezeki yang Allah Ta'ala bagi kat kita, yang tu berkat. Tapi kalau harta banyak, bilion-bilion, tetapi sedikit pun tidak mendekatkan pemiliknya kepada Allah, tidak sekali-kali mendekatkan pemunyanya kepada agama, maka itu bukanlah harta yang berkat. Sebab itu Hamka kata apa? Dia kata, diberi dia kekayaan atau pangkat tinggi, disegani orang lain, disegani orang, dan mendapat kedudukan yang tertonjol dalam masyarakat, yang di dalam ayat itu disebutkan bahawa semuanya itu adalah cubaan. Senang pun cubaan, susah miskin itu juga cubaan. Tapi manusia bila diuji dengan kesenangan, bila diuji dengan nikmat, dia kata apa? Fayaqulu rabbi akraman. Maka dia berkata, Allah memuliakan aku. Mulailah dia mendabik dada, membanggakan diri bahawa Tuhan telah memuliakan dia. Dia masih menyebut nama Tuhan, tetapi bukan dari rasa iman. Sehingga kalau kiranya datang orang meminta tolong kepadanya, orang itu akan diusirnya kerana merasa bahawa dirinya telah diistimewakan oleh Tuhan. Allah Ta'ala sebelum ayat yang ke-16, sebelum ayat yang ke-15 ni, Allah Ta'ala sebut tentang kaum Ad, tentang kaum Samud, tentang Fir'aun. Mereka ini diberikan nikmat oleh Allah. Mereka ini diberikan kesenangan oleh Allah, maka mereka lupa itu adalah ujian. Mereka kufur kepada Tuhan. Tapi ada lagi satu golongan manusia, Allah Ta'ala kata, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Adapun manusia, apabila Allah Ta'ala uji dia dengan menyempitkan rezeki dia, lalu dia kata Tuhan hina dia, dijangkakan atau diagakkan atau dibatasi, dapat hanya sekadar panahan, jangan mati sahaja, kehidupan miskin, dapat sekadar akan dimakan, dan itu pun payah. Allah Ta'ala uji dia dengan kesusahan. Fayaqulu rabbi ahanan. Lalu dia mengatakan, Allah ataupun Tuhan saya telah menghinakan saya. Di dalam ayat ini bertemu sekali lagi bahawa kemiskinan itu pun cubaan Tuhan juga. Kaya percubaan, miskin pun percubaan. Tiap-tiap diri akan merasai mati, kata Allah. Allah Ta'ala sebut, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan kami timpakan kepada kamu kejahatan dan kebaikan sebagai ujian. Dan kepada kamilah kamu semua akan kembali. Ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Senang pun ujian, susah pun ujian. Buruk dan baik semuanya adalah ujian. Kaya atau miskin pun ujian. Kalau Allah memberikan anugerah kekayaan berlimpah ruah, tetapi alat penyambut kekayaan itu tidak ada, iaitu iman, maka kekayaan yang melimpah ruah itu akan membawa diri si kaya ke dalam kesengsaraan rohani. Dah kaya sangat, tapi iman tak ada. Adakah kekayaan itu akan membuahkan keberkatan? Adakah kekayaan itu akan menghampirkan diri pemiliknya kepada Tuhan? Jawapannya tidak. Bahkan mungkin dia makin takabur. Bahkan mungkin dia makin sombong. Bahkan mungkin dia langsung tak ingat untuk menyimpan ataupun untuk melaburkan amalan dia untuk mendapatkan habuan baik di akhirat. Sebaliknya, dia kata harta yang banyak itu akan jadi alat baginya menimbun-nimbun dosa. Sebaliknya orang miskin, hidup hanya sekadar akan dimakan. Kalau alat penyambut kemiskinan itu tidak ada, iaitu iman, maka kemiskinan itu pun akan membawanya menjadi kafir. Asal perutnya berisi, tidak peduli lagi mana yang halal dan mana yang haram. Kan? Kadang-kadang orang miskin ni, bila diuji dengan kemiskinan, tak ada ruang dah nak dapatkan sesuatu. Tak ada ruang dah nak dapatkan kesenangan. Maka mereka buat apa? Mereka pilih untuk menggadaikan prinsip. Mereka pilih untuk jadi manusia yang melanggar hukum hakam Tuhan. Hari ini kita tengok ramai anak muda kita terlibat dengan trading forex online. Tuan-tuan buka YouTube, tuan-tuan tengok anak-anak muda Melayu
kempen forex trading secara online. Forex ni foreign exchange. Tukar duit mata wang asing ni tuan-tuan, dia ada disiplin. Ya. Tukar duit, ya, tukar duit ni dia ada disiplin dia. Kalau spot tak boleh bertangguh dan mesti bilangan yang sama. Hari ni kadang-kadang ada orang dia nak cari duit-duit yang istimewa. Contoh dia kata siapa yang ada duit RM2, note RM2, saya nak beli note RM2 tu dengan harga RM20. Sedangkan note RM2 ni masih laku di pasaran kita. Maka hukumnya adalah riba kerana tak sama, jumlah tak sama. Ya, jumlah tak sama. Kalau mata wang berbeza, hanya perlu transaksi dilakukan secara lani, iaitu secara on the spot. Tapi berapa banyak nak ditukar tak ada masalah. Umpamanya, ya, kalau kita menyebutkan dolar nak ditukar kepada ringgit. Jadi $1 bersamaan dengan RM4 lebih. Yang ni tak jadi masalah. Dibenarkan. Boleh. Tapi mesti berlaku secara on the spot. Jangan dilakukan secara bertanggung. Exchange yang dibuat secara online, siapa yang nak pastikan benda tu? Siapa yang nak pastikan dua syarat tu terlaksana? Kalau bukan transaksi yang sama ataupun mata ataupun currency yang sama, ringgit nak tukar dolar, siapa boleh pastikan tidak bertangguh? Tapi kita tengok ada anak-anak orang Islam bercakap Melayu terlibat dengan kempen foreign exchange. Ada anak-anak Melayu yang menjadi YouTuber terlibat dengan promosi judi haram secara online di internet. Tuan-tuan, ini semua adalah musibah yang besar. Apabila manusia tak fikir lagi dah sumber pendapatan dia datang daripada yang halal ataupun yang haram. Selagi mana dia memperolehi kesenangan, maka selagi itu dia tak peduli. Yang penting aku kenyang. Yang penting aku dapat habuan. Ini benda yang sangat-sangat bahaya, yang sepatutnya kita elakkan diri. Jadi kalau kita ni baca ayat seperti ini, kita akan rasa insaf. Apalah sangat nakkan kaya dalam dunia ni, kalau kekayaan itu didapati ataupun diperolehi dengan cara yang salah. Kerana kita akan dipertanggungjawabkan. Jangan kerana kita miskin lalu kita abaikan hukum hakam syarak. Tak boleh. Kerana benda ni adalah perkara yang tidak dibenarkan. Ya? Allah Subhanahu wa taala larang kita terlibat dengan transaksi yang haram. Baik. Oleh sebab itu dapatlah kita lihat di kota-kota besar sebagai Jakarta dan kota-kota lain, ada yang mengendarai mobilnya dengan sombong, dengan kaki yang tidak berjejak di tanah. Tidak tahu dia ke mana, tidak tahu dia ke mana rezeki yang banyak itu hendak dibelanjakannya. Ada manusia yang terlalu kaya sampai dia tak tahu nak buat apa dengan harta dia. Dia tak tahu nak belanja kat mana lagi dah. Sampai dia membazir. Ini benda yang tidak dibenarkan. La tubadziru tabzira. Jangan kamu membazir. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Kerana membazir itu adalah saudara kepada syaitan. Lalu dia pun lewat di atas jambatan. Lewat ni maksudnya melintah jambatan. Di bawah jambatan tadi kelihatan orang-orang yang tidak ada rumah tempat tinggalnya lagi. Tidur dengan enaknya siang hari. Kerana jika hari telah malam, yang laki-laki pergi menggarung, yakni menyamun, dan yang perempuan pergi menjual diri. Allah Ta'ala uji manusia. Ada yang kaya sombong. Ada yang kaya kedekut. Ada yang miskin, duduk bawah jabatan, rumah pun tak ada. Malam jadi penyamun. Yang perempuan pula jadi pelacur. Na'udzubillah min dzalik. Tapi ini adalah ujian Allah. Allah Ta'ala nak tengok sejauh mana kita boleh bersabar. Sejauh mana kita boleh ingat Tuhan. Ya?
Namun nilai di sisi Tuhan, antara yang berbangga berpongah di atas kereta berkilat itu sama saja dengan yang tidur di bawah jambatan. Di sisi Allah sama je. Kamu orang kaya ataupun kamu orang miskin, di sisi Allah sama. Kamu yang kaya dengan kamu yang miskin, di sisi Allah sama, tak ada beza. Kerana kedua-duanya adalah ujian. Keduanya tidak ada alas iman dalam hatinya untuk menerima percubaan rezeki melimpah atau rezeki terbatas. Kemudian Allah Ta'ala sambung dengan ayat ke-17. Kalla balla tukrimuna al-yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Apa kata Hamka? Dalam ayat-ayat ini diuraikan penyakit jiwa manusia bila mana tidak ada iman. Yang mereka pentingkan hanya diri sendiri. Dia tidak mempunyai rasa belas kasihan. Allah Ta'ala kata apa? Kalla, tidak sekali-kali. Balla tukrimunal yatim. Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Siapa itu anak yatim? Anak yatim ialah anak yang belum baligh kehilangan ayah. Kehilangan ayah dinamakan yatim. Kenapa yatim ini disebut di dalam Al-Quran? Kerana anak yatim ni anak yang tidak ada orang yang tanggung, yang betul-betul sayang kat dia kerana darah daging. Iaitulah ayah dia. Ayah dia meninggal dunia, dia still belum balik. Bila dia belum balik, maka dia tidak ada penanggung. Tak ada orang nak bagi dia nafkah. Ayah tak ada. Ibu mungkin boleh bagi nafkah, tapi ibu tak sekuat ayah. Dan mungkin ibu kahwin lain, dapat suami lain. Ayah tiri tak sama kasihnya dengan ayah, betul? Jadi anak yatim merupakan anak yang ditindas kalau tidak dijaga haknya dengan betul. Jadi Allah Ta'ala dalam Al-Quran suruh kita memuliakan anak yatim. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengecam perbuatan makan harta anak yatim secara zalim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Allah Taala sebut, dan sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim itu makan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya mereka makan batu-batu api neraka dalam perut mereka. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka bakal dicampak masuk ke dalam neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Kenapa terjadi begitu? Bukankah makan harta orang ni memang haram? Kenapa dispesifikkan anak yatim? Dispesifikkan anak yatim ialah kerana anak yatim ini dia belum baligh, dia kehilangan ayah. Ayah tak ada untuk defend harta dia. Ayah tak ada untuk mempertahankan hak dia. Jadi mungkin orang-orang yang tidak bertanggungjawab, waris yang tidak bertanggungjawab, wali yang tak ada amanah, berkemungkinan akan culas dalam menjaga harta ataupun hak anak-anak yatim. Oleh kerana itulah Allah Ta'ala mention, siapa yang makan harta anak yatim secara zalim, maka dia sesungguhnya telah makan ataupun sedang makan batu api neraka dalam perut dia. Allah Ta'ala sebut kat sini, di antara tanda, ciri-ciri sifat orang yang terkena fitnah dunia, terkena ujian dunia, terkena bala dunia, apa dia? Kalla balla tukrimunal yatim. Tidak sekali-kali, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Yakni tidak sekali-kali maksudnya ialah bantahan pembelaan diri setengah orang bahawa mereka kalau kaya akan banyak berbuat baik. Kita kadang-kadang berangan, kan? Yang mana kaya tu tak apalah. Macam saya yang tak berapa nak kaya ni, kadang-kadang duk berangan juga. Aku ni kalaulah kaya, aku mesti bantu orang, aku mesti sedekah kat orang. Allah Subhanahu wa taala kata kala, tidak sekali-kali. Tidak sekali-kali dalam ayat ni maksud apa? Bantahan pembelaan diri setengah orang. Kononnya kalau mereka kaya, mereka akan banyak buat baik. Kalau miskin, mereka akan sabar menderita.
Sabar walaupun menderita, kami akan sabar wahai Tuhan. Dia punya sembang. Kata orang Perlis, sembang kemah. Kalian tahu maksud sembang kemah? Sembang kemah ni maksudnya bila sembang macam-macam boleh cerita. Tapi bila jadi hakikat tu, bila jadi peristiwa tu, bila jadi keadaan tu, dia sendiri tak tahan. Dia macam cerita orang dulu-dulu lah. Konon dia lah yang paling berani sekali. Kan? Dia lah yang paling berani sekali. Kononnya berani duduk dalam gelap, tak takut. Dia kata, aku kalau hantu kacau aku lempang je hantu. Cik, sembang. Tapi bila hantu muncul je jembalang, dia lah lari dulu. Padahal bukan jembalang pun. Hantu ni tak ada pun. Sebenarnya jin. Baik. Sebab sifat-sifat yang baik, kata Hamka, kelakuan yang terpuji tidaklah akan subur dalam jiwa kalau iman tidak ada. Kalau kita ni dalam jiwa tak ada iman, maka kaya pun tak guna, miskin pun tak guna. Iman itulah yang memandu orang kaya untuk menjadi kaya yang bersyukur. Iman yang itu jugalah yang menjadikan orang yang miskin itu miskin yang sabar. Sebab itu Hamka kata, iman itu adalah pemandu. Kalau dia ada pada orang kaya akan jadi syukur. Orang kaya akan bersedekah. Orang kaya akan jadi pemurah. Kalau iman itu ada pada orang miskin akan jadi orang yang bersabar dengan ujian Allah, yang tak nak melakukan perkara haram demi untuk melepaskan hajat diri dia miskin tu. Kalau dia telah kaya, kata Hamka, dia tidak lagi akan merasa belas kasihan kepada anak yatim. Ramai manusia yang bila dah kaya, iman tak ada, tak peduli pun dengan orang. Membazir, mempunyai lifestyle yang kadang-kadang kita pun rasa, ini buang duit sungguh lah. Baik bagi anak yatim makan. Baik bela orang yang susah. Tapi itulah sifat manusia. Bila dah senang, dia lupa nak tengok orang yang susah. Kan? Baik. Sebab dia hanya memikirkan dirinya, tidak memikirkan orang lain. Allah Ta'ala bagi ayat ni, supaya orang yang ada rezeki ni mereka fikir, beringat, oh aku ni Allah Ta'ala bagi rezeki lebih. Jadi, tak ada pilihan lah untuk aku, melainkan aku kena menunjukkan rasa syukur dengan memberi makan kepada orang-orang yang miskin, dengan menjaga hak anak yatim, dengan memberi makan kepada orang-orang yang ditindas dan orang-orang yang tidak mampu untuk membeli makanan untuk diri mereka sendiri. Sebab dia tidak pernah memikirkan bagaimana kalau dia sendiri mati dan anaknya tinggal kecil-kecil. Dan bila kita dah senang, kadang-kadang kita terlupa yang kita ni akan mati. Kalaulah kata kita mati tinggal harta, harta kita dijaga oleh waris kita, agak-agak waris kita ni nak tak jaga hak anak kita? Kita fikir. Maka sebab itu Allah Ta'ala kata, kamu kena fikir tentang anak yatim kerana mereka tak ada orang yang nak bela. Kalau kamu mati pun belum tentu orang akan bela hak anak kamu yang yatim tu. Wala tahadduna ala ta'ami miskin, dan kamu juga tidak mengajak-ngajak atas memberi makanan orang miskin. Dalam agama Islam ni Allah Subhanahu wa taala ajar kita untuk kita sayang orang miskin. Bahkan dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan tengok dalam Musnad Ahmad, Allahumma inni as'aluka wa as'alu hubbaka wa hubba man yuhibb wa hubba man yuhibbuk wa as'aluka hubbal masakin. Ya Allah, wa hubba kulli amalin yuqarribuni ilaik wa hubbal masakin. Ya Allah, aku minta kepada kamu supaya aku cinta pada kamu. Cinta pada Allah, cinta pada syariat Allah. Wa hubba man yuhibbuk, dan aku mohon kepada kamu ya Allah supaya kamu berikan aku cinta kepada orang yang cintakan kamu. Apa maksud cinta pada orang yang cintakan kamu? Ini disebutlah hadis doa Nabi SAW. Kita minta supaya Allah Ta'ala jadikan kita ni cinta kepada orang yang cintakan Allah. Maksudnya apa? Kita bila tengok orang saleh, kita rasa orang saleh ni
Baguslah. Sayang kat dia. Walaupun sebenarnya kita tak ada pun kepentingan apa, kita kenal personal pun tidak. Tapi kita suka. Pasal apa kita suka? Sebab dia buat kerja elok, dia buat kerja baik. Itu menunjukkan kita ada iman. Tapi kalaulah kata tengok orang yang saleh benci, kan? Tengok orang saleh pun rasa macam, tak sukalah. Sedangkan tak ada benda pun yang menyebabkan untuk kita tak suka dengan dia. Tetap tak suka. Itu ada problem lah pada iman. Kita kena check balik. Kena check balik. Betul ke tidak kita ni beriman dengan sebenar-benar iman. Ya? Jadi orang miskin, Nabi kata wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulla amalin yuqarribuni ila hubbik. Dan berikan aku sayang pada semua amalan yang boleh membawa aku kepada cinta kepada kamu wahai Tuhan, wa hubbal masakin, dan aku minta kepada kamu wahai Tuhan supaya aku dapat cinta kepada orang miskin. Kenapa minta cinta orang miskin, tak minta cinta orang kaya? Cinta orang kaya tak payah minta. Orang kaya ni memang orang suka. Sebab orang nak mengampu dia. Nampak tu orang dia tu. Jom kita tegur sikit. Jom kita layan elok sikit dan dengan elok. Kadang-kadang kita halau. Kadang-kadang kita Allah Subhanahu Wa Taala tegur. Kalau kamu ada rezeki banyak, mungkin kamu orang miskin pun tak nak bagi makan. Dalam dua ayat ini bertemu dua kalimat penting kata Hamka yang timbul dari hasil iman. Pertama ialah memuliakan anak yatim. Muliakan anak yatim, lawannya apa? Lawannya hina anak yatim. Jadi kalau kita ni nak membuktikan keimanan kita, kita kena sayang anak yatim. Bukan hanya sekadar sayang, jaga hak anak yatim, muliakan anak yatim. Jangan ambil hak dia. Dosa. Ya? Memuliakan adalah lawan dari menghinakan, iaitu menganggapnya rendah. Hanya separuh manusia. Sebab tidak ada lagi orang yang mengasuhnya. Atau diasuh juga anak yatim itu tetapi direndahkannya. Mungkin ada orang, dia jaga anak yatim. Dah anak saudara dia, adik dia meninggal ke abang dia meninggal, tiba-tiba dia kena jaga. Sebab dia adik waris kepada anak yatim berkenaan, dia jaga, dia bagi makan. Tapi direndahkan, dihina, dipandang rendah. Itu juga tidak memuliakan anak yatim. Dipandang sebagai budak belian sahaja. Nampak macam hamba pula. Ya? Ini bukanlah perangai orang mukmin. Bahkan orang mukmin, Nabi SAW pernah pesan kepada Abu Dhar, apa yang kamu makan, kamu kena bagi hamba kamu makan. Kalau hamba pun perlu diberi makan dengan makanan yang sama dengan tuan, apatah lagi anak yatim yang bukan hamba. Lagilah perlu dimuliakan. Ya? Baik. Kedua ialah kalimat mengajak-ngajak. Dalam kalimat ini, kata Hamka, terdapat pikulan bersama. Ya? Pikulan bersama, bukan pikulan sendiri. Dalam istilah sebut, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Seorang ulama besar, Ibn Hazm Al-Andalusi, pernah menyatakan bahawa jika terdapat seseorang mati, tidak ada makanan pada satu qaryah, yang di satu kampung, maka bertanggungjawab orang kampung. Ini penting ni. Ibn Hazm kata, kalau dalam sebuah negeri ataupun sebuah kampung, ada seorang yang dia mati. Pasal apa mati? Bila siasat, tak ada makanan rupanya. Satu kampung tu berdosa. Sebab kampung itu mempunyai tanggungjawab untuk memberi makan kepada orang miskin. Kalau ada orang miskin mati kelaparan, tak ada orang bagi makan kat dia, dosa. Ini benda yang sangat-sangat bahaya. Sangat-sangat bahaya, sangat-sangat orang kata apa, tak selesa lah untuk kita. Kita kena check lah. Habis tu Ustaz, sekarang macam mana nak check? Kita bukan tahu, rumah jauh-jauh ataupun rumah pun kadang-kadang kita tak jenguk. Boleh menggunakan saluran Baitul Mal, saluran Qaryah Masjid. Itu cara je lah. Dalam hukum Islam, seluruh isi kampung diwajibkan membayar diat atas kematian si miskin itu. Kerana memberi makan fakir miskin adalah kewajipan mereka bersama. Si miskin berhak menerima bahagian daripada zakat. Kalau kita tengok zakat,
Allah Ta'ala jadikan orang kaya ni kena bayar pada orang miskin zakat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dalam harta mereka tu, yakni harta orang yang memiliki nisab, harta orang kaya lah katakan. Dalam harta orang kaya tu ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tak meminta. Jadi orang miskin yang tak meminta ada hak pada harta orang kafir. Orang miskin yang meminta pun ada hak bahagian dia daripada harta orang yang kaya ni. Sebab apa Allah Ta'ala jadikan hak orang miskin ni ada pada poket orang kaya? Supaya orang kaya boleh berikan, serahkan hak orang miskin ni melalui tangan dia kepada orang miskin. Kenapa tak Tuhan je bagi sendiri terus senang? Supaya ada, kita panggil, interaksi di antara orang miskin dan orang kaya. Sebab masyarakat dia tak boleh duduk sorang-sorang, tuan-tuan. Hidup sorang-sorang ni, ya, hidup seseorang ni, dia mesti bermasyarakat. Tak ada orang boleh lahir seorang-seorang dia je. So, hidup seorang-seorang ni merupakan azab. Hidup seorang-seorang ni merupakan azab. Sebab tu, orang jahat masuk penjara. Tak boleh campur dengan orang lain. Sebenarnya dalam penjara tu pun ada orang lain. Ada juga orang lain, tapi bukan orang yang kita dipilih. Kita boleh pilih untuk kita bersama dia. Kita diasingkan daripada keluarga, diasingkan daripada pasangan, diasingkan daripada anak-anak. Untuk apa nak bagi rasa stres? Sebab manusia perlu bercampur. Manusia perlu bermasyarakat. Jadi orang kaya disuruh untuk sampaikan zakat kepada orang miskin. Supaya apa? Supaya berlaku interaksi. Dia wajib zakat ni. Dan zakat, tak kira lah sama ada dibayar pada amil ke, dibayar direct ke. At least bila orang kaya bayar zakat, zakat akan berikan kepada orang miskin. Ni duit zakat. Orang miskin akan kata, Alhamdulillah, ada juga orang kaya dalam negeri ni yang membayar zakat dan kita dapat rezeki daripadanya. Jadi berlakulah kasih sayang di antara orang kaya dan orang miskin. Orang kaya bila bayar zakat, tengok orang miskin, kesian kat orang miskin. Kesian. Orang miskin pula bila terima zakat daripada orang kaya, dia akan sayang orang kaya. Maka begitulah berlakunya interaksi di antara lapisan masyarakat dalam negara Islam dengan zakat. Zakat bukan hanya sekadar bayar duit lepas tu belah. Zakat bukan hanya sekadar pembayaran duit tanpa disertai dengan perasaan. Tak. Zakat itu bila dibayar, dia menimbulkan interaksi. Dia menimbulkan kasih sayang. Dia menimbulkan sifat belas. Orang kaya tengok orang miskin, rasa belah kasihan. Tuan-tuan, saya kerja bagian zakat tu. Bila ada je permohonan zakat, saya kena pergi siasat, pergi tengok rumah. Tuan-tuan, kadang-kadang terkejut tengok rumah. Kita ni Allah Ta'ala bagi kemuliaan rumah elok, makanan cukup, pakaian cukup. Kalau kita pakai pakaian kita sehari selai, entah-entah sebulan belum habis lagi pakaian kita ni. Punya banyak Allah Ta'ala beri kat kita rezeki. Tapi di luar sana, ada manusia yang pakaian dia pun tak cukup. Pakaian dia lusuh. Pakaian dia koyak. Lantai rumah dia nampak bawah. Lantai rumah dia pecah. Bumbung rumah bocor. Hidup dalam keadaan tak selesa. Rezeki tidak mencukupi. Ada. Allah Ta'ala jadikan orang miskin ujian kepada mereka. Sebab itu, bila bayar zakat, kita tengok rumah orang miskin, kita ada rasa belah kesian. Dan orang miskin pula, bila terima zakat daripada orang kaya, dia akan rasa sayang kepada orang kaya. Dia tak akan rasa dengki. Dia tak ada kata, Ya Allah, binasakanlah kekayaan dia ni. Menyemak je dalam kampung aku. Dia tak ada. Bahkan dia mungkin doa supaya orang kaya ni diberikan keluasan rezeki juga. Supaya lebih banyak zakat yang boleh diserahkan. Ramai lagi orang miskin yang boleh dibantu. Ya? Walaupun orang kata, kita nak basmi kemiskinan. Nak basmi kemiskinan ni, daripada zaman dulu sampai sekarang, tak pernah berjaya. Kerana kita tak boleh basmi kemiskinan. Miskin memang ada. Ada orang yang mula kaya, tiba-tiba suami meninggal, miskin terus dia jadi balu. Ada. Kan? Miskin benda yang akan berlarutan sampai bila-bila.
Cuma yang boleh kita buat bukan basmi, yang kita boleh buat adalah kurangkan dan bantu orang-orang miskin. Jadi benda ni ramai di kalangan orang yang terlalu kaya kadang-kadang lupa. Sebab tu Allah Ta'ala bagi ingatan. Bila kamu dah kaya nanti, sebelum kaya kamu berangan. Nak bagi anak yatim makan, nak bagi orang miskin makan. Allah Ta'ala kata, kala ada manusia, tidak, kamu jangan duk berangan. Kerana kalau kamu kaya, kamu tak muliakan anak yatim. Kalau kamu kaya, kamu tak peduli pun tentang makanan orang miskin. Orang miskin nak makan apa, kamu tak peduli pun. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata, wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Dan kamu makan harta warisan orang sampai licin. Apa maksudnya? Kata Hamka, ini pun rentetan dari dada yang kosong dari iman dan petunjuk itu. Dada yang penuh dengan kufur. Mereka terima harta warisan dari saudaranya. Ya, mereka terima harta warisan dari saudaranya yang telah wafat. Lalu dimakannya sendiri dengan lahapnya sampai licin. Sedang waris yang berhak, baik isterinya atau anak-anaknya yang masih kecil tidak mendapat. Ini yang dimaksudkan dengan makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim yang tidak mempunyai kekuatan untuk bantah orang-orang dewasa ni, lalu orang dewasa makan harta anak yatim. Siapa nak tegur? Anak yatim tak tahu pun. Ya, maka sebab itu Allah Ta'ala kata, ada di kalangan manusia yang tak peduli pun. Allah Ta'ala uji dia dengan kemiskinan. Abang dia kaya, abang dia meninggal, tinggal isteri, tinggal anak. Anak lelaki pula tu, patutnya dia tak ada hak, dia hanya pengurus. Dia balun semua harta. Ya, dia balun semua harta. Baru ni saya pergi ke Kelantan, jumpa sahabat lama saya. Sembang, dia cerita. Disebabkan harta pewarisan, harta pusaka, bergaduh adik-beradik. Ya. Bergaduh adik-beradik. Oleh kerana itu tuan-tuan, benda yang seperti ini sepatutnya kita orang beriman ni kita banyak berdoa supaya Allah Ta'ala lindungi kita daripada terlibat dengan makan harta orang, terutama makan harta anak yatim. Sangat-sangat bahaya. Maka sebab itu kata Hamka, inilah yang banyak kejadian pada bangsa Arab di zaman jahiliah. Bukan kata zaman ni, zaman jahiliah dah berlaku dah makan harta anak yatim ni. Ya. Kadang-kadang janda dari si mati, malu lah ni, atau anak yatim, anak perempuan yang masih gadis, dijadikan sebagai waris pula, diambil alih kekuasaan oleh laki-laki yang dewasa yang mengakui dirinya ketua waris. Kan? Dia ada anak perempuan, tapi anak perempuan, anak yatim, anak perempuan. Tapi yang lelaki ni tak nak bagi hak perempuan. Sebab kamu tak ada hak. Kamu tak boleh bercakap. Kamu perempuan, ada suami. Sedangkan dia adalah waris juga. Bersama-sama dengan harta si mati, orang-orang yang dalam kesedihan itu diborong semua ke rumah yang menyambut waris untuk dikuasai hartanya dan dikuasai dirinya. Kadang-kadang ditahan-tahannya akan kahwin lagi kerana merugikan bagi si pemborong waris itu. Kadang-kadang isteri tu tak diberi kahwin, sedangkan isteri tu masih muda. Dah habis iddah, dia boleh kahwin lain. Tapi ditahan-tahan, dizalimi. Kerana apa? Kerana dia mempunyai kuasa. Setelah hijrah ke Madinah, agama Islam mengatur pembahagian warisan faraid. Dan perempuan mendapat hak pula sama seperti mana orang lelaki dapat. Cuma orang perempuan kalau dia anak, dia dapat separuh daripada bahagian orang lelaki. Kenapa? Kerana anak lelaki ni, dia mempunyai tanggungan yang banyak. Dia kena tanggung mak dia, dia kena tanggung isteri dia, dia kena tanggung anak-anak. Dan dia orang perempuan dapat sebahagian. Dia tak tanggung, diri dia pun dia tak wajib tanggung. Maka dapat sebahagian tu memadailah untuk dia. Sistem Islam itu menyebabkan orang lelaki bertanggungjawab banyak dalam kehidupan, ya. Baik, kemudian Allah Taala kata wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kamu cintakan kepada harta dengan kecintaan yang sampai kepada tahap keji lah kecintaan itu. Tuan-tuan,
sayang kepada harta ialah sesuatu yang normal. Adalah sesuatu yang normal. Kenapa saya kata cinta harta ni normal? Dalam dunia ni, selagi mana manusia waras, dia menyimpan harta. Dia simpan harta. Dia tak membazir harta. Kalau dia waras lah. Orang gila mungkin dia buang-buang dia harta. Tapi kalau dia waras, dia akan simpan harta. Dia sayang harta. Tapi sayang pada harta ni salah ke? Tak salah. Kerana itu tabiat manusia. Yang salah apa? Yang salah ni terlalu sayang sehingga sayang itu membawa kepada benda yang keji. Macam mana? Dia sayang harta dia sampai dia tak bayar zakat. Dia sayang harta dia sampai dia kedekut jadi bakhil. Dia sayang harta dia sampai dia tak bagi nafkah pada anak bini dia. Yang ni salah. Kerana yang tu tak layak untuk dikedekutkan. Nafkah kepada suami, nafkah kepada isteri, nafkah suami kepada isteri, nafkah suami kepada anak-anak. Ini merupakan perkara yang wajib. Tapi ada orang dia kedekut. Dia berkira dia tak nak bagi. Dia sanggup joli untuk diri dia. Anak tak bagi makan tu. Di mana sahaja pintunya, kata Hamka, akan kamu hantam pintu itu sampai terbuka. Kalau di dalamnya ada harta, halal dan haram tidak peduli. Tadi kedekut pada harta yang kita ada. Harta yang kita ada jadi bakhil, tak mau bayar zakat. Harta yang kita ada tak mau bersedekah. Harta yang kita ada tak mau bayar nafkah. Itu yang ada pada kita. Kita tak belanjakan dengan baik. Kerana apa? Terlalu sayang sehingga sayang tu membawa kepada perkara keji. Ada juga terlalu nakkan harta sampaikan kita tak peduli harta tu datang daripada mana sekalipun. Dia dalam agama ni ada bab yang dipanggil sebagai kasbul halal. Cara untuk mendapatkan harta dengan metod ataupun dengan mekanisme yang halal. Macam mana caranya? Sama ada dengan kita beli, ataupun kita sewa, ataupun kita dapat anugerah daripada orang bagi hadiah, ataupun dengan cara perwarisan, ataupun dengan cara wasiat. So ini di antara kasbul halal gitu. Apa itu al-kasbul halal? Perkara yang halal untuk mendapatkan sesebuah harta. Tapi ada orang tak peduli. Dia tak cari pun sumber yang halal untuk harta dia. Sebab itu dalam hadis pun ada sebut kan. Ya'ti ala ummati zamanun la yubali fihi al-mar'u min aina ja'a maluhu. Akan datang satu zaman kepada umat aku. Satu manusia ini tidak peduli daripada mana harta dia datang. Dia tak peduli pun harta datang pada mana. Daripada sumber yang halal pun dia balun, daripada sumber yang haram pun dia balun. Jadi sebab itu kita kena hati-hatilah masalah ni tuan-tuan. Ya? Kalau orang yang terlibat dengan perniagaan, dia melakukan pembohongan dalam perniagaan demi untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Kalau dia terlibat dalam politik, dia rasuah dan salah guna kuasa untuk mendapatkan kesenangan. Kalau dia ni kita kata engineer, dikurangkan bahan yang dipersetujui supaya dapat untung lebih. Ini semua adalah perkara-perkara yang tak sepatutnya berlaku dalam negara orang Islam. Tapi malangnya tuan-tuan, integriti dalam kerajaan Islam sangat rendah. Masyarakat Muslim mempunyai integriti yang sangat rendah. Mana yang tinggi? Sweden. Mana yang tinggi? Norway. Mana yang tinggi? Finland. Negara-negara yang tak ada agama Islam ni, negara Kristian Skandinavia ni, boleh menunjukkan integriti yang tinggi. Kita orang Islam apa ada? Orang Islam hanya sekadar sembang. Dari sudut praktikal kita lemah, kita fail. Maka sebab itu, sayang kepada harta itu berpada-pada. Sayang kepada harta itu normal, fitrah. Tapi jangan sampai membawa kepada perkara yang keji. Maka sebab itu dia kata halal dan haram tidak peduli. Menipu dan mengecoh tidak dihitung. Menjual negeri dan bangsa pun kamu mahu asal dapat duit. Ini Hamka memberikan satu kritikan yang pedas kepada golongan-golongan pemerintah yang menggunakan rasuah,
menjual tanah air hanya semata-mata nak dapatkan habuan dunia yang sementara. Menjual rasa negara pun kamu tidak keberatan, asal wang masuk. Malah membuka perusahaan yang penuh dengan dosa sebagai perusahaan pelacuran perempuan, membuka rumah perjudian, menjual barang-barang yang merosak budi pekerti manusia, bahkan apa sahaja kamu tidak keberatan asal hartamu bertambah. Kan? Dia tak peduli. Dia jual dadah pun dia nak, dia rasuah pun dia nak, dia terlibat dengan pelacuran pun dia nak. Sebab apa? Yang penting aku dapat senang. Peduli apa aku, halal atau haram. Ini benda yang sangat bahaya. Kemudian Allah Ta'ala menyambung. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dhikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Maka Hamka kata, bila Allah Ta'ala kata kalla, tidak sekali-kali, sama sekali sombong, bongkak yang kamu buat dalam dunia ni, sikap penghinaan kamu terhadap anak yatim, keengganan kamu bersama-sama membantu bagi makan orang miskin, kecurangan dan lahap selera kamu, makan harta-harta yang haram sehingga yang berhak untuk dapat harta tersebut tak dapat. Tamaknya kamu untuk dapatkan sesuatu yang bukan kamu punya. Kamu ingin dapatkan juga walaupun dengan cara yang keji. Semua itu tak akan sekali-kali dapat menyelamatkan diri kamu. Kalla, kata Allah, tidak sekali-kali. Jangan kamu ingat kamu akan selamat. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Yang mana kata Allah, apabila bumi itu dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Sehingga bila bumi itu hancur, bumi itu menjadi rata, jadi debu semua bukit-bukit, maka pada waktu tu tak ada siapa yang boleh dapat selamatkan kamu. Walau kamu ada bodyguard lebih pada 4 orang sekalipun, bila sampai hari kiamat, bila bumi ni hancur, kamu akan dibangkitkan semula di hadapan Allah. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Iaitu datang ketentuan daripada Tuhan bahawasanya segala perkara akan dibuka, segala manusia akan dihisap, buruk dan baik akan ditimbang. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Tuhan dan malaikat datang dalam keadaan berbaris-barisan. Cuma ulama ada bahas sikit tentang ayat ni. Kan? Allah Ta'ala datang, maksud Allah Ta'ala bergerak ke macam mana? Sebahagian ulama kata mereka takwil. Bukan Tuhan datang, tapi arahan Tuhan yang datang bersama malaikat. Ada yang kata tak, Tuhan datang. Macam mana? Wallahu a'lam. Kerana Allah Ta'ala kata Tuhan datang. Ditunjukkanlah dalam ayat ini bagaimana hebatnya hari itu. Tuhan datang dan hari itu bukan hari dunia ni. Tak, dunia dah hancur dah, dia kiamat dah. Setengah ulama tafsir memberikan erti bahawa yang datang itu adalah perintah Tuhan, bukan Tuhan sendiri. Ini sebahagian ahli tafsir. Sebahagian ahli tafsir kata datang, Tuhan datang. Macam mana? Wallahu a'lam. Tuhan tak sama dengan makhluk. Menulis Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang erti dan datang Tuhan engkau, kata beliau, yakni kedatangannya kerana akan memutuskan perkara-perkara antara hamba-hamba. Allah Ta'ala jadikan adanya padang mahsyar supaya setiap orang dapat selesaikan kes masing-masing. Kalau ada hutang, diselesaikan di situ. Kalau ada kezaliman, diselesaikan di situ. Kalau ada tak puas hati, diselesaikan di situ. Allah Subhanahu Wa Ta'ala selesaikan urusan hamba di situ. Yang demikian itu ialah setelah semuanya memohonkan syafaat daripada Rasul Tuhan bagi seluruh anak Adam, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu sesudah mereka itu pada mulanya memohonkan pertolongan syafaat daripada sekalian rasul-rasul yang terutama,
seorang sudah seseorang, semuanya menjawabkan aku tidak layak untuk itu, sehingga sampailah giliran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang disebut oleh Hamka ni dalam Sahih Bukhari, yang mana bila sampai pada padang mahsyar, manusia gelisah. Ada yang peluhnya sampai ke buku lali, ada yang peluhnya sampai ke lutut, ada yang peluhnya sampai ke pusat, ada yang sampai ke hidung peluhnya. Tapi ada juga yang berada dalam keadaan selesa, ini orang saleh, para anbiya dan sebagainya. Tapi manusia biasa stres, tunggu lama sangat. Maka datanglah syafaat kubra ataupun syafaatul uzma, syafaat agung yang hanya diberikan khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk segerakan urusan manusia berada di padang mahsyar supaya boleh dihisap cepat. Lalu beliau berkata, kata Hamka, akulah yang akan membela. Sebab bila kita dah serabut dekat padang mahsyar tu, dah tak ada siapa boleh tolong, kita duk carilah. Mula-mula jumpa Adam tak mampu tolong. Jumpa jumpa Nuh tak mampu tolong. Jumpa Ibrahim tak mampu tolong. Jumpa Musa tak mampu tolong. Jumpa Isa tak mampu tolong. Akhirnya kita jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Akulah yang akan membela. Akulah yang akan membela. Maka pergilah Muhammad menghadap Tuhan, memohonkan Tuhan memutuskan perkara-perkara itu. Lalu Tuhan memberikan syafaat yang dimohonkannya itu. Yang ni khas untuk Nabi kita. Nabi lain tak dapat. Minta pada Nabi Adam dia tak boleh bagi. Minta kepada Nabi Nuh dia tak boleh bagi. Minta kepada Nabi Ibrahim dia tak boleh bagi. Minta pada Musa tak boleh, Isa tak boleh. Akhirnya yang diberikan hanyalah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia kata, itulah permulaan syafaat dan itulah maqamam mahmuda yang disebut dalam surah Al-Isra. Maqamam mahmuda, bahkan dalam doa azan pun kita dah sebut tu, maqamam mahmuda. Maka datanglah Tuhan untuk mengambil keputusan perkara-perkara itu. Sedang malaikat-malaikat pun hadir berbaris-baris dengan segala hormatnya di hadapan Tuhan dia. Yang mana Allah Taala menyelesaikan segala urusan umat, segala urusan manusia pada waktu itu. Az-Zamakhsyari berkata, diumpamakan keadaannya dengan kehadiran raja sendiri kepada satu majlis. Maka timbullah satu kehebatan dan ketinggian siasah yang tidak akan didapat kalau yang hadir itu cuma pimpinan tentera atau menteri saja. Maksudnya kalau tempat tu tempat VIP, nak bercakap ni kena dapat izin dulu. Nak masuk pun kena ada kabel lah. Boleh masuk. Bukan semua orang boleh masuk. Tidaklah perlu kita perbincangkan terlalu panjang hal yang disebutkan tentang kehadiran Tuhan dalam Al-Quran. Melainkan wajiblah kita mempercayainya dengan tidak memberikan lagi keterangan lebih terperinci. Di dalam alam dunia yang kita hidup sekarang. Maksudnya, Hamka nak kata dia cenderung kepada tafsiran Salafus Saleh. Bila Tuhan kata dia datang, dia datang. Macam mana Tuhan datang, tak tahu. Bukan urusan kita untuk fikir. Tapi ayat Quran sebut gitu, kita percaya. Kerana ada orang dia takwil, dia kata arahan Tuhan yang datang. Sedangkan Quran tak kata macam tu. Quran kata Allah Ta'ala yang datang. Tuhanmu datang, wahai Muhammad. Kan? Baik. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Pada hari tersebut, didatangkan neraka Jahannam. Neraka Jahannam ni neraka apa? Neraka Jahannam ini adalah neraka yang disediakan untuk orang-orang jahat daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi waji'a yauma idzin bi jahannam. Oleh kerana neraka Jahannam itu adalah satu di antara pelbagai makhluk Tuhan yang maha besar dan maha agung, nescaya berkuasalah Tuhan mendatangkan neraka Jahannam itu dengan alat kekuasaan yang ada pada dia. Sehingga segala makhluk dapat melihat dengan jelas neraka Jahannam. Dan orang kafir sendiri dihalau masuk ke dalam neraka Jahannam. Di dalam surah An-Nazi'at ayat 36 disebutkan bahawa neraka Jahim akan ditonjolkan untuk orang-orang yang berdosa. Yauma idzi yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari tersebut manusia teringat. Baru manusia teringat nak buat baik. Dan apa guna lagi nak buat benda baik? Apa guna lagi duk teringat tu?
waktu dah tamat segala amalan. Pada hari itu baru timbul sesal, timbul menyesal. Padahal apa gunanya penyesalan lagi? Roda hidup tidak akan dapat lagi diputar ke belakang. Yang dihadapi sekarang adalah hasil kelalaian di zaman lampau. Kemudian Allah Ta'ala kata, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Lalu dia bila dia terkejut, dia teringat, bila dunia dah makin hancur, dia kata apa? Ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah baiknya kalau aku dapat mendahulukan sesuatu ketika mana aku hidup. Kalau aku dapat beramal yang aku boleh hantar amalan tu ke neraka, ke akhirat, kan bagus, supaya aku tak dapat masuk neraka. Itulah satu keluhan penyesalan atas sesuatu yang tidak akan dapat dicapai lagi. Allah Ta'ala cerita detail, tuan-tuan, bagaimana manusia menyesal bila sampai ke negeri akhirat, menyesal sedangkan baca Quran. Sebab itu Quran bukan hanya sekadar dibaca, mesti difahami, mesti difahami, mesti dihayati. Kerana kalau sekadar ingat mati, kita pun tahu kita akan mati, tapi berapa orang yang menghayati yang dia akan mati? Berapa ramai orang yang takut dengan saat kematian yang bakal hampir tiba kat dia? Allah Ta'ala cerita, ada manusia yang menyesal bila dah mati sampai ke negeri akhirat, menyesal. Huruf laita, laitani, laita dalam bahasa Arab disebut huruf tamanni, iaitu mengeluh, mengharap sesuatu yang tak akan dapat dicapai lagi. Sebab waktu dah habis. Sebab dia kata, ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah baiknya kalau aku dapat melakukan sesuatu waktu aku hidup dulu. Kalau aku tahu begini nasibku, mengapa tidak sejak dulu waktu dunia aku berusaha untuk capai hidup yang lebih selesa pada hari ini? Itu biasa orang jahat sebut bila sampai ke negeri akhirat. Itulah kata Hamka, itulah sesalan yang percuma di hari akhirat. Sesalan percuma, sesalan yang tidak ada bernilai. Dan itu pula sebabnya maka nabi-nabi disuruh memperingatkan dari sekarang. Kerana perintah-perintah Al-Quran adalah untuk dilaksanakan di sini dan terima pahalanya di akhirat, bukan di sebaliknya. Bukan di akhirat baru kita duk fikir tentang akhirat. Bukan bila sampai akhirat baru menyesal nak balik-balik ke dunia. Tak. Sekarang peluang yang ada kita gunakan sebaiknya. Saya menasihati diri saya dan juga tuan-tuan semua, kita kena guna sebaik mungkin. Fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Yang mana pada hari kita sampai ke negeri akhirat nanti ni, tak ada siapa pun yang boleh mengazab seperti mana azab Tuhan. Dalam dunia mungkin ada manusia yang kena azab, tapi azab yang kena pada manusia di dalam dunia tidak seperti azab Allah di akhirat. Wala yusiqu wathaqahu ahad. Dan tidak ada siapa pun dapat mengikat seperti ikatannya. Maksud ikatan Tuhan, tangkapan Tuhan takkan terlepas. Mungkin dalam dunia polis tangkap kita, kita terlepas, kita lari. SPRM tangkap, terlepas. Tak kena menjaga dia. Tak kena sebat dia. Tak kena ambil tindakan dia, tak kena menjaga dia. Terlepas. Tapi kalau Tuhan sekali tangkap manusia, tangkapan Tuhan tidak terlepas. Manusia tak boleh lari. Dan tidak ada azab yang menyerupai azab Tuhan. Sebab itu dalam hadis, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Sahih Muslim tak silap, dalam hadis Muslim ada satu hadis Nabi SAW kata, Allah Ta'ala ambil satu orang manusia yang paling dapat nikmat yang paling dahsyat dalam dunia, paling kaya, hidup paling selesa, paling banyak nikmat. Allah Ta'ala ambil dia, celup sekali dalam celupan neraka. Kemudian Allah Ta'ala tanya dia balik, hal marra bika na'imun qat? Pernah tak berlalu pada kamu nikmat walaupun sekali? Dia kata, la ya Rabb. Dia kata, tidak ada, wahai Tuhan. Itulah hakikat neraka yang Allah Ta'ala cerita kat sini. Pada hari tersebut, tak ada siapa boleh azab seperti mana Tuhan azab. Dalam dunia ada manusia kena azab? Ada. Bukan tak ada. Ramai manusia kena azab. Tapi azab yang diterima dalam dunia ni, apalah sangat jika nak dibandingkan dengan azab akhirat. Jadi sebab itu Nabi gambarkan ni, bagaimana dahsyatnya neraka ni. Tuhan ambil satu orang yang paling selesa dalam dunia ni,
paling banyak nikmat Tuhan bagi kat dia, paling kaya, paling senang, paling selesa, paling hebat. Ambil dia sekali celup dalam neraka, lepas tu tanya balik. Pernah rasa nikmat? Tak pernah. Lupa nikmat. Begitu dahsyatnya akhirat. Begitu dahsyatnya neraka. Yang kita kena sama-sama takut. Tapi di samping itu, Allah Ta'ala cerita, Nabi cerita bagaimana hebatnya syurga. Supaya kita berasa rindu. Diceritakan neraka yang azabnya itu sangat dahsyat supaya kita takut. Behave. Diceritakan syurga supaya kita rindu. Dia ambil manusia yang paling dahsyat sekali, Allah Ta'ala uji dia. Paling teruk sekali musibah yang kena pada dia. Ambil dia, celup sekali dalam syurga. Lepas tu tanya dia, hal marra bika syiddatun qat? Pernah tak berlalu pada kamu kesusahan dalam dunia dulu? Dia kata, la ya Rab, tidak ada wahai Tuhan, tak pernah berlaku. Lupa terus dengan kesusahan dunia. Sebab kesusahan dunia yang dia lalu, kesabaran yang dia tunjukkan, menyebabkan syurga itu rasa sangat-sangat berbaloi sehingga dia tak ingatlah kesusahan yang dilalui dalam dunia. Itulah syurga, tuan-tuan. Itulah hakikat syurga. Melupakan kita kepada keletihan dunia. Melupakan kita kepada kesusahan dunia. Manakala akhirat melupakan kita kepada nikmat dunia. Bagi orang yang masuk ke dalam neraka. Kalau dia masuk dalam neraka, neraka melupakan segala nikmat dunia yang dia pernah terima. Kerana dia menyesal. Segala nikmat itu tidak membawa dia untuk bertemu Allah dengan balasan yang baik. Ini adalah azab Tuhan. Bukan azab seorang makhluk, bagaimanapun kuat kuasanya. Ikatan belenggu Tuhan yang tidak ada satu belenggu pun dalam dunia ini yang akan dapat menandingi belenggu Tuhan itu. Maka ngeri dan tafakurlah untuk kita memikirkan hari itu. Hari yang benar dan termasuk dalam bahagian terpenting daripada iman kita. Sesudah percaya kepada Allah, kita diwajibkan percaya kepada hari kiamat. Bila percaya pada hari kiamat, kena percaya adanya syurga yang sangat-sangat nikmat dan kena percaya bahawa adanya neraka yang sangat-sangat azab. Dan terasalah pada kita bahawa tidak ada tempat berlindung daripada murka Allah melainkan kepada Allah jua kita berbuat. Dan tak ada tempat berlindung pada Allah. Itulah tempat untuk selamat. Ya. Sebab itu bila sebelum doa tidur kita baca apa? La malja'a wala manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat untuk kita berlindung, tidak ada tempat untuk kita selamat melainkan kembali pada Tuhan. Dalam suasana yang demikian itu, dia kata, bacalah ayat yang seterusnya. Ayat penutup surah dan ayat memberikan pengharapan kepada jiwa yang telah mencapai ketenteraman. Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang telah mencapai ketenteraman, ketenangan. Sebab jiwa ni ada nafsu amarah. Nafsu amarah ni nafsu yang menggelojak, yang dorong kita buat benda yang tak elok. Luar daripada pertimbangan akal, itu nafsu amarah. Ada satu lagi nafsu lawamah. Nafsu lawamah ni bila kita dah bertindak, kita menyesal. Maka bila kita menyesal, kita salahkan diri sendiri. Itu nafsu lawamah. Ada satu lagi dipanggil nafsu mutmainnah. Ini yang terbaik, iaitu jiwa yang tenteram. Tenteram dengan segala ujian yang Allah Ta'ala bagi, dia lalui dengan tenang, dia lalui dengan petunjuk daripada Allah. Sebab itu kalau kita tengok Nabi Muhammad SAW, kehidupan Nabi ni, semenjak Nabi mula jadi Nabi, penuh dengan ujian, penuh dengan kesukaran, penuh dengan perang, tak rehat pun. Tapi adakah Nabi pernah kita jumpa mengeluh? Tak pernah. Nabi tak pernah mengeluh. Bahkan Nabi terus bersemangat. Sebab Nabi dah sampai kepada nafsul mutmainnah, yang telah menyerah penuh dan tawakal kepada Tuhan. Telah tenang kerana telah mencapai yakin terhadap Tuhan. Tuhan bagi apa sekalipun, dia yakin ada kebaikan di sebalik apa yang Tuhan bagi. Ibn Atta, dia kata, iaitu jiwa yang telah mencapai makrifat sehingga tidak sabar lagi bercerai dari Tuhannya walau sekejap mata. So, jiwa tu, apa yang Tuhan bagi, kesenangan, kesusahan, semua dia kata,
ada hikmah yang dia akan dapat kebaikan di sebaliknya. Hasan Al-Basri mengatakan tentang mutmainnah, apa kata Hasan Basri? Apabila Tuhan Allah berkehendak mengambil nyawa hamba-Nya yang beriman, tenteramlah jiwanya terhadap Allah dan tenteram Allah terhadapnya. Maksudnya Tuhan suka untuk menerima dia sebagai hamba dan dia pun tenang untuk pergi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam hadis disebutkan ahabba man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu. Siapa yang suka bertemu Allah, Allah Taala suka untuk bertemu dia. Ya? Baik. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang tenteram, jiwa yang menerima Tuhan itu sebagai Tuhannya, Allah Taala itu sebagai Tuhannya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha pada Tuhan dan kamu juga diredai. Apa kamu redha pada Tuhan? Redha pada ketentuan Tuhan, redha dengan balasan baik yang ada di sisi Tuhan. Sebab kamu dah selamat dah. Fadkhuli fi ibadi, masukkanlah kamu dalam golongan hamba-hamba-Ku. Apa maksudnya? Di sana ada menunggu dah golongan anbiya, golongan orang saleh yang masuk syurga tanpa hisap. Masuklah bersama dengan mereka. Kerana orang yang mula-mula masuk syurga ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So bila orang yang mendapat jiwa yang mutmainnah ni, bila dia masuk syurga, nabi-nabi dah ada dah. Allahu akbar tuan-tuan. Bayangkan dalam syurga tuan-tuan. Kita dapat masuk, saya kata syurga, kita dapat masuk istana pun rasa special dah. Dan dapat masuk istana, orang lain tak dapat masuk, kita dapat masuk. Rasa special dah kita tu. Padahal bukan masuk kawasan istana mana, dapat masuk balerong saja nak dapatkan anugerah tu. Itu pun rasa istimewa dah. Apatah lagi dapat masuk ke dalam syurga. Wadkhuli jannati. Masukkan diri kamu ke dalam syurga-Ku, kata Allah. Di situlah kamu berlepas menerima cucuran nikmat yang tiada putus-putus daripada Tuhan. Nikmat yang belum pernah mata melihat, belum pernah telinga mendengar, dan lebih daripada apa yang dapat dikhayalkan oleh hati manusia. Dan ada pula satu penafsiran yang lain dari yang lain, iaitu nafsu diertikan dengan ruh dan rabbiki diertikan dengan tubuh tempat ruh yang dahulunya dia bersarang. Maka dia kata, kalau ikut tafsiran ni, wahai roh yang telah mencapai tenteram, kembalilah kamu kepada tubuh yang kamu dulu dah bercerai dengannya. Tapi tafsir ni bukanlah tafsir yang dominan. Tafsir yang dominan, Rabbiki itu kembali pada Tuhan, yakni kembali kepada balasan Tuhan yang baik yang disediakan oleh Tuhan kepada hamba-hambanya yang beriman. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Itulah lebih kurang yang saya boleh sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Saya tengok soalan kalau ada ataupun komentar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah had umur dikira anak yatim? Adakah sehingga balik ataupun sehingga sampai umur boleh bekerja? Anak yatim ni dalam istilah syar'i, Nabi SAW sendiri sebut, la yutma ba'da ihtilam. Tidak ada keyatiman selepas daripada mimpi basah. Maksudnya, yatim akan berakhir apabila seorang anak itu mencapai umur balik. Bila dicapai umur balik, maka dia dikira sudah selesai daripada umur yatim. Dia tak yatim lagi dah. Sebab tu bila orang kata apa, anak Haji Bakhil kata saya ni lebih yatim daripada anak yatim kan. Mak mati, ayah mati, isteri baru mati, dia kata lagi yatim pada anak yatim. Sebenarnya itu bukan anak yatim sebab dia pun dah tua bangka dah. Itu tak betul, ya. Baik. Saya tengok soalan lagi. Okey.
Ini ada satu soalan yang menarik untuk kita bincang, iaitu soalan ni mana tadi? Okey. Dia kata, Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Saya nak bertanya berkenaan siaran agama dalam stesen TV yang menceritakan menurut riwayat Ibn Hisham yang menyatakan Nabi Muhammad SAW juga pernah rasa ingin bunuh diri kerana tekanan yang dihadapinya. Kan? Boleh tak komen? Okey. Riwayat ini ada disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, tetapi riwayat ini adalah riwayat yang tidak bersambung sanad. Memang betul Imam Bukhari ada sebut, tetapi riwayat Imam Bukhari yang menyatakan Nabi SAW ni hampir nak bunuh diri ni, kan? Nabi orang kata apa? Dia dalam riwayat tersebut, bila wahyu terputus, kali pertama Nabi jumpa Jibril kat Gua Hira, tapi lama wahyu tak sampai pada Nabi. Nabi sedih. Sehingga sedihnya Nabi itu sampai kepada satu tahap Nabi nak campak diri dia daripada bukit yang tinggi. Tapi bila Nabi pergi kat bukit untuk campak diri dia, Jibril datang. Jibril kata, ya Rasulullah, innaka Muhammadun, innaka Rasulullah. Wahai Muhammad, engkau ni Rasulullah betul-betul. Masa tu dia tenang. Okey. Riwayat yang kata Nabi nak bunuh diri ni, dia bukan kalam Aisyah. Maksudnya dia tak datang dalam riwayat yang bersambung sanad. Dia daripada kalam Zuhri. Zuhri tabi'in, dia tak jumpa sahabat, dia tak jumpa Nabi, dia tak jumpa sahabat. Oleh kerana tu, riwayat yang mengatakan Nabi cuba untuk membunuh diri ni adalah kalam Zuhri yang dhaif. Maksudnya dia tidak datang dalam riwayat yang sahih. Okey. Baik. Di sana ada riwayat yang lain juga yang menunjukkan Nabi SAW hampir bunuh diri selain daripada riwayat Zuhri, tapi kesemuanya riwayat itu dhaif. Riwayat itu dhaif. Jadi riwayat tersebut adalah riwayat yang tidak sahih. Jadi tak adalah Nabi nak bunuh diri ni, tak ada. Okey. Baik. Jadi kenapa wahyu terputus kepada Nabi SAW ni? Kan? Kenapa terputusnya wahyu tu? Supaya nak ditukar perasaan takut yang awal Nabi takut jumpa Jibril itu supaya jadi rindu. Allah. Okey, tu je soalan yang ada. Alhamdulillah. So tuan-tuan, saya cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Terima kasih banyak atas kehadiran semua. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Datuk, kepada Datuk Zaid, kepada Datin Nadia, kepada Haji Hidi dan semua tim Tafaqquh Fiddin. Terima kasih banyak. Moga Allah Ta'ala berkati usaha kalian. Moga Allah Ta'ala berkati kepada hadirin yang hadir pada malam ini. Kita jumpa lagi di lain masa. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Aku qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum.